membersihkan hati ni payah sangat. Ada mudaratnya besar. Banyak benda yang tak membantu, banyak pula yang nak membinasakan kita. Kemudian Imam Ghazali kata, kami lihat dan kami teliti pada mencari satu jalan penyelesaian untuk masalah ni. Macam mana kita nak bersihkan hati kita? Jadi Imam Al-Ghazali pun katanya minta doa pada Allah supaya Allah bagi kepada dia satu kekuatan untuk mengarang kitab-kitab yang menceritakan tentang satu perjalanan. Maka Imam Al-Ghazali pun buatlah kitab-kitab yang masyhur, yang besar-besar. Contohnya macam Ihya Ulumuddin, macam Al-Qurbah Ilallah dan yang lain-lain lagi. Tapi lepas Imam Al-Ghazali buat, dalam kitab Imam Al-Ghazali ni dia ada benda-benda yang kita kata benda-benda yang halus, yang orang awam ni dia tak boleh nak faham. Bila orang awam ni tak boleh faham, maka pakat mencela Imam Al-Ghazali. Dia kata Imam Ghazali ni sesat, Imam Ghazali ni begini. Sedangkan benda itu di luar kotak pemikiran mereka. Mereka tak faham, maka mereka cuba komplain, mereka cuba komen. Mereka tak cari dulu apa wajah Imam Ghazali cakap, tapi mereka komen dulu, mereka tuduh Imam Ghazali. Sebab mereka tidak faham apa yang Imam Al-Ghazali cuba sampaikan. Maka Imam Al-Ghazali pun kata, tak apa dia kata. Dia kata, sebab apa? Itu kalam dia. Sedangkan kalam Allah sendiri pun orang-orang kafir, orang-orang musyrik ni i'tirad, komen. Katanya asatirul awalin, dongeng orang dulu-dulu. Al-Quran adalah dongeng orang dulu-dulu. Itu kalamullah. Ini kan pula kalam dia, manusia biasa, dia kata. Tak dapat tidak, tentu ada orang yang mengiktirad. Sebab kitab Imam Al-Ghazali ni dia ada di dalam dia ilmu syariat, iaitu ilmu yang kita boleh fahamkan dengan akal, dan ilmu al-asrar, ilmu rahsia-rahsia ni, ilmu yang tak ada jalan untuk kita mengenal melainkan dengan rasa, zauq. Maka akal terbatas untuk mengetahui benda yang zauq ni. Tak ada dalil untuk mengetahui benda yang zauq. Akal tak boleh mencerna benda yang jenis zauq. Dia ada beza antara ilmu yang jenis rasa dan juga ilmu yang jenis usaha. Ilmu usaha boleh ditimbang dengan akal. Ilmu rasa di luar timbangan akal. Ilmu usaha kita boleh timbang dengan akal. Matematik belajar 2 tambah 2. Boleh lagi fikir dengan akal. 3 kali 3 boleh lagi fikir dengan akal. Ilmu geografi, sains, bahasa orang putih, ilmu apa lagi, ilmu fiqh, ilmu apa lagi dan sebagainya. Ilmu yang jenis belajar ni, ilmu yang jenis belajar ni kita boleh timbang dengan akal, kita boleh fikir. Tapi apabila masuk kepada sempadan ilmu jenis al-adhwaq, ilmu yang jenis rasa, maka dia akan terkeluar daripada timbangan akal. Akal dah tak boleh nak fikir. Akal dah tak boleh fikir. Sebab tu orang yang jenis dilanda satu perasaan, satu rasa yang melimpah ruah di dalam hati dia, orang akan tuduh macam-macam. Dia ni apa sampai duk bunuh diri ni? Cinta teruk sangat sampai nak bunuh diri. Sebab kita tak rasa apa yang dia rasa. Dia ni apa yang sampai makan tak lalu ni, teruk sangat cinta. Orang lain cinta agak tapi tak macam hang. Hang sampai makan tak lalu, tidur tak lena, tapi tak lalu dia seperiuk. Nampak? Tu tak lalu lah tu. Kalau hak lalu 2 periuk. Orang lain pun cinta, hang cinta. Akal orang tak boleh nak timbang. Benda rasa tu tak boleh ditimbang, tak boleh diukur dengan akal. Kita tengok orang ni, tak boleh kita nak kiaskan dengan orang ni. Sebab rasa tu tak ditimbang dengan akal. Sebab itu bila dia tak ditimbang dengan akal,
maka akan ada tuduhan-tuduhan daripada orang-orang yang tak merasai. Seperti mana orang biasa bercinta pun ada orang duk menuduh macam-macam. Begitu juga di dalam ilmu-ilmu tasawuf yang melibatkan rasa. Maka orang yang tak faham, dia akan engkar, dia akan rad kalam Imam Al-Ghazali, dia akan tolak kalam Imam Al-Ghazali. Itu sepintas lalu pengajian yang dulu. Kemudian Imam Al-Ghazali datangkan kalam, dia kata, alam tasma', adakah tidak kamu dengar, ila qawli Zainul Abidin, kepada perkataan Imam Zainul Abidin. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Ali anak bagi Sayyidina Husain dan anak bagi Sayyidina Ali, cucu Sayyidina Ali lah, keturunan Rasulullah lah. Yang mana dia nak ceritakan kepada kita tentang ilmu-ilmu yang rahsia, ilmu-ilmu yang mereka dapat daripada Nabi, yang mereka tak ceritakan kepada kita. Ada beberapa hadis yang di dalam syarah ada menyebut, walaupun ada pertikaian daripada orang-orang yang tertentu, dia kata ini hadis tak betul ke apa, itu kita tolak, tapi kita ikut jalan guru-guru kita yang disebut. Ada salah seorangnya adalah daripada Abi Hurairah sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata di dalam hasyiah, di dalam syarah ni, tak ada di dalam minhaj. Dia kata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jirabain minal ilmi. Aku menghafal daripada Rasulullah ada 2 bekas daripada ilmu. Maknanya Abu Hurairah ni ambil 2 ilmu daripada Nabi. Jirabain makna wi'ain, 2 bekas. Satunya fabathastuhu linnas. Satu bekas tu aku sebarkan bagi manusia. Wa ammal akhar, satu bekas lagi, falau bathastuhu laqata'tum minni hadzal hulkum. Hak satu lagi dia kata, kalau aku cerita kat manusia, nescaya hampa akan memotongkan daripada aku halkum ini, memenggal kepala dia. Tu Abu Hurairah. Abu Hurairah sendiri pun mengaku kata dia pun terima ada ilmu daripada Rasulullah yang dirahsiakan, tak diceritakan kepada orang. Begitu juga perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata dalam ayat Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Itu ayat Al-Quran. Kata Ibnu Abbas, kalau aku sebutkan tafsir ayat ni, Ibnu Abbas ni kita ma'ruflah orang yang alim dalam bahagian fiqh dan tafsir dan sebagainya, orang alim daripada sahabat, faqih daripada sahabat. Yang banyak sahabat-sahabat kalau ada tak faham apa, tanya dia. Jadi ada sebahagian ilmu yang dia sembunyikan. Katanya kalau aku tafsirkan ayat Al-Quran tadi mengikut apa yang ilmu yang aku tahu ni semua, la rajamtumuni, nescaya hampa pakai rajam aku. Sebab apa? Sebab akal-akal kamu semua tak mampu nak memahami, tak mampu nak mencerna apa yang aku sampaikan, maka dirad ke atas aku. Dirad atas aku. Begitu juga dengan kita kata perkataan daripada Nabi SAW, ma fadalakum Abu Bakrin bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi syai'in waqara fi sadrihi. Kata Nabi apa? Sayyidina Abu Bakar tak lebih atas kamu semua, yakni sahabat, dengan banyaknya sembahyang dan juga puasa. Tak. Sayyidina Abu Bakar ni dengan sahabat dia yang paling afdal. Tapi kata Nabi, afdal Sayyidina Abu Bakar tu bukan sebab dia rajin sembahyang, maksudnya bukan sebab banyak sembahyangnya dia daripada orang lain pun banyak. Bukannya sebab dia rajin puasa, orang lain pun banyak puasa. Tapi apa? Tapi bi syai'in waqara fi sadri, tetapi lebih dia dengan sebab ada sesuatu yang menetap di dalam dada dia. Sesuatu tu apa? Berbagai-bagai ulama yang mentafsirkannya. Di dalam ilmu tasawuf dia ada tafsirannya sendiri. Maknanya ada ilmu sesuatu yang Nabi ajak kepada Sayyidina Abu Bakar, ataupun ada sesuatu yang tidak ada pada orang lain, yang dia duduk waqara fi sadri, dia duduk diam je dalam hati dia, duduk di dalam dada Sayyidina Abu Bakar, yang dia tak keluarkan. Habis. Jadi apa kata? Jadi ada kalam daripada Ali bin Zainul Abidin Ali bin Al-Husaini radhwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullah yakni keridaan Allah, alaihim ajma'in, ke atas mereka sekaliannya. Siapa?
Sayyidina Ali dan anaknya Sayyidina Husain dan cucunya Sayyidina Ali bin Husain. Ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah redakan ke atas mereka. Antara reda dan maghfirah, reda satu tingkatan yang lebih tinggi. Dia ada maghfirah, ada al-afwu, ada ar-ridha. Dia ada 3 tingkatan yang berbeza. Di dalam syarah ada menyebut di bahagian sebelum ajma'in tu disebut wal ridha a'la ratbatan min al-afwi wal maghfirah. Sebab apa? Al-afwu, afu dengan maghfirah tu kita terjemah sama, ampunan. Tapi ada beza ampun al-afwu dengan ampun dengan maghfirah. Al-afwu tu apabila Allah maafkan seseorang dengan makna Allah hapuskan dosa dia dan Allah tidak siksa dia. Itu makna al-afwu. Kalau orang-orang tarim selepas daripada berucap, dia akan kata al-afwu minkum. Al-afwu minkum, kemaafan daripada kamu. Minta maaf lah. Saya minta maaf. Al-afwu tu dengan makna Allah maafkan kita. Maknanya apa? Allah hapuskan dosa, Allah tidak siksa. Maghfirah, Allah tak hapus, tapi Allah tutup dosa dan Allah tidak siksa. Dua-dua tak siksa, cuma beza apa? Maghfirah ni Allah tutup dosa, al-afu Allah hapuskan dosa. Beza di situ. Hapus dengan tak hapus. Adapun redha, redha tingkatan yang lebih tinggi. Kadang-kadang Allah ampunkan, tapi Allah tidak redha. Macam kita kan, apabila orang main minta ampun kat kita, saya minta maaf, hati kita marah, tapi kita kata tak apa, kali ni saya lepaskan kamu, saya maafkan kamu. Kita maaf, tapi hati tak redha. Hati kita marah, sakit. Cuma sebab dia minta maaf, kita lepaskan dia. Maka itu tingkatan yang lebih rendah. Tapi kalau redha, bila dia mai dia tak minta maaf pun, dia minta maaf pun hati kita dah senyum dah. Tengok dia dah rejuh nak mai tersipu-sipu, nak mai minta maaf kita dah senyum. Hati kita dah seronok dah dengan dia. Itu redha. Redha ni tingkatan dia lagi tinggi daripada maghfirah. Sunat, kata ulama, kata Imam Syarqawi, dia kata sunat kita mengatakan radhiyallahu at-taradhi ataupun rahimahullah, tarahum ke atas sahabat, ulama ataupun orang-orang yang soleh. Bukan khas kepada sahabat. Jadi kita boleh katakan kepada sama ada sahabat, ulama, hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, kita boleh kata radhiyallahu anhum ataupun rahimahullah boleh. Sunat kita tarahum ataupun taradhi kepada mereka ni. Apa kata Imam Ali bin Husain? Katanya dalam satu bait syair. Syair ini syair daripada Bahar Basit. Bahar Basit ini yang kita baca semalam. Maulaya salli wa sallim daiman abada wa zanda mustaf'ilun fa'ilun 4 kali. Mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Dia mustaf'ilun fa'ilun Bahar Basit. Maulaya salli wa sallim daiman abada 'alal habibika khairil khalqi kullihim. Cara baca wazan ni dia ada tak dah. Itu di dalam ilmu arud namanya. Mustaf'ilun fa'ilun. Macam mana baca? Mustaf'ilun inni la mustaf'ilun fa'ilun tumumin. Mustaf'ilun ilmi jawa fa'ilun hirahu. Inni la aktumu min ilmi jawahirahu. Inni la aktumu min ilmi jawahirahu. Kaila yara dhaka dhu jahlin fayaftatina. Inni la aktumu, sesungguhnya aku itu menyembunyikan min ilmi, daripada ilmu aku itu,
jawahirahu, akan permata-permatanya, rahsia-rahsianya. Aku ada ilmu yang banyak, kata Imam Ali bin Husain, tapi ada yang permata-permata daripada ilmu aku sembunyikan, aku simpan. Hak lain aku buka untuk orang, tapi yang permata daripada ilmu-ilmu aku semua aku tak tunjuk kat orang, aku simpan di dalam hati. Sebab apa? Kaila yara zaka, supaya tidak memandang, melihat yang demikian itu, dzu jahlin, oleh orang-orang yang jahil, fayaftatina, maka menfitnah mereka itu akan kami. Maka memfitnah mereka itu. Permata ni tak boleh tunjuk ke orang. Kalau aku tunjuk nanti orang jahil tengok, orang jahil akan menfitnah. Sebab apa? Sebab orang jahil ini kefahaman dia pendek. Dia tak boleh memahami benda-benda yang di luar kotak fikiran dia. Waqad taqaddama fi hadha Abu Hasan. Waqad taqaddama fi hadha Abu Hasan. Telah terdahulu pada ini. Pada ini tu maksudnya pada menyembunyikan ilmu yang permata tu oleh Abu Hasanin, ayah bagi Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali lah. Ilal Husain, kepada Sayyidina Husain, wa wassa qablahul Hasana, dan mewasiatlah ia sebelumnya kepada Sayyidina Hasan. Makna Sayyidina Ali ni wasiat kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain supaya sembunyikan ilmu ini. Sembunyikan ilmu ini. Katanya ya rubba, sebahagian kata warubba, sebahagian mas kata warubba, sebahagiannya ya rubba. Ya rubba jauhari ilmin law abu hubihi laqila li anta mimman ya'budul wathana. Ya rubba, dia kata, ya ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Rubba, terkadang, jauhari ilmin, permata ilmu itu, lau abu hubihi, jikalau aku zahirkannya, kalau aku zahirkan permata ni, laqila li, nescaya dikatakan bagi aku, anta, engkau itu, mimman ya'budul wathana, daripada orang yang menyembah berhala. Batu, wathan dengan asnam ni sama. Jadi kata dia, kalaulah aku cerita benda ni, tentu orang kata aku ni penyembah berhala. Padahal itu ilmu yang betul. Tapi apabila diceritakan kepada orang awam yang tak memahami, orang akan kata, oh, ini penyembah berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Walastahalla, dan nescaya menghalallah oleh lelaki-lelaki yang Islam, dami, darah aku, yarawna, mereka memandang, aqbaha ma ya'tunahu, seburuk-buruk apa yang mereka datangkan itu, hasanah, baik. Jadi akan ada, kalau aku cerita ilmu ni, nanti pakak-pakak mai pancung aku, dan mereka kata memancung aku itu adalah hasanah, satu benda yang paling baik. Ini bunuh orang yang sepatutnya bunuh. Kita buat satu ibadah. Tapi sebenarnya bunuh tu benda yang tak baik. Sama seperti mana orang pada zaman Mansur Al-Hallaj, bila dia kata ma fil jubbah illallah, dia kata tidak ada di dalam jubbah itu melainkan Allah. Maka mereka pun tak memahami kalam dia, maka mereka pun orang awam lah yang tak faham. Antara orang sufi ni dia faham, cuma apabila mereka menjalankan atas jalan syariat, maka mereka pun menangkap dan mereka memancung Mansur Al-Hallaj. Jadi sebab apa yang boleh jadi macam tu? Sebab mereka ni hati mereka celek. Kata Ma'ruf Al-Qurhi, dia kata apabila mata hati seorang arif billah tu tercelek, idzan fatahat aina basirah, apabila terbuka mata hati, kita kata mata hati,
Kalau Syekh Bukit Abal dia kata mata dalam. Hati tak ada mata, tapi mata yang ada di dalam. Jadi apabila terbuka saja mata hati seorang arif, maka tidurlah mata kepala dia. Mata hati kepala akan tertidur apabila mata hati tercelek. Di antara dua, sama ada celek mata atau celek mata hati. Bila celek mata hati saja, maka mata kepala tertidur, fala yara illallah, maka mereka tak akan memandang melainkan Allah. Sebab yang mereka pandang tu bukan dengan mata kepala. Memang mereka nampak rumah, nampak pokok, nampak ini, tapi sebenarnya yang memandang tu adalah hati mereka. Maka mereka nampak semuanya adalah Allah. Jadi ulama sufi ni ada yang berbeza-beza. Ada sebahagian dia kata la yarawna syai'an, dia tak memandang sesuatu melainkan sebelum tu dia memandang Allah. Ada yang dia tak memandang sesuatu melainkan setelah itu dia akan memandang Allah. Ada yang dia tak memandang sesuatu melainkan sama-sama tengok dia akan ingat Allah. Dia ada berbeza-beza maqam. Jadi Hallaj kata dalam jubah aku tak ada melainkan Allah. Sebab apa? Hak dia pandang tu, dia tengok makhluk semuanya, dia ingat kepada Allah. Jadi orang tak faham, Hallaj ni kata dalam jubah dia ada Tuhan. Orang pancung. Benda ni sebenarnya pada orang awam pun berlaku. Pada benda orang awam pun berlaku. Dan orang akan kata dia gila. Cuba kita tengok orang yang orang kata macam gila talak ke apa kan. Macam dia berpisah dengan markah dia kan. Dia cinta sangat. Ataupun walaupun tak pisah, kita kata kecintaan dia tu kuat sangat. Cuba kita tengok dia. Bila dia jalan rumah markah dia, dia tengok kain markah dia sidai kat tempat jemuran. Dia tengok kain, dia nampak apa? Tengok markah dia. Dia duduk teringat, tengok kain, markah dia duduk pakai. Dia jalan-jalan tengok, tengok kasut, dia teringat markah dia pakai kasut. Dia pergi kedai, dia pegang cawan, dia nampak markah dia duduk minum dengan dia. Dia ingat dia waktu dia pegang cawan tu, markah dia pun duduk pegang cawan tu juga. Hati dia tu semua ada markah dia saja. Maka apa yang dia pandang tu semua akan dia nampak markah dia. Betul tak ada orang macam tu? Betul? Bahkan orang pun, bahkan kita kata suami yang kematian isterinya, contoh dia kasih bersama dengan ni, boleh jadi bila dia masuk dapur setelah isteri dia dah tak ada, dia nampak isteri dia duduk masak. Bukan nampak betul, hati dia yang pemandang dia. Ini contoh kan. Dia masuk bilik, dia tengok, dia nampak bini dia duduk baring, padahal bini dia tak ada. Dia masuk dapur, dia nampak bini dia masak. Dia masuk bilik ayah, dia nampak bini dia gosok gigi gosok gigi. Jadi kita kata angau itu pada orang biasa. Sebab cinta dia dengan keduniaan dia, cinta dia dengan isteri dia, perempuan tu terlampau kuat. Begitu juga dengan ulama-ulama sufi ni, yang kecintaan dia dalam hati dengan Tuhan, maka hak depa ni cah dia lagi kuat. Cah depa tu lagi kuat. Kecintaan depa bila Allah dah letak tu lagi kuat. Cinta ni tak samalah, ada orang cinta sikit, ada cinta kuat, ada lagi kuat. Sehingga kekuatan tu menyebabkan sampai satu tahap mereka akan tenggelam dalam perasaan cinta yang dipanggil fana. Maka mereka tengok apa? Dia kata Allah, tengok ini Allah. Sebab apa? Hak tadi dia tengok kain, dia tengok markah sebab kain tu markah dia punya. Dia tengok kasut, dia teringat markah sebab kasut tu markah dia punya. Dia tengok cawan, dia ingat markah sebab cawan tu markah dia pernah pegang. Kalau ulama sufi tengok dunia ni, apa yang bukan milik Tuhan? Benapa yang bukan hak Tuhan? Semua hak Tuhan. Sebab tu apa yang dia tengok, semua dia nampak Tuhan. Tengok pokok, Allah yang bagi jadi. Dia tengok baju, Allah yang bagi jadi. La yarawna syai'an, dia melihat sesuatu melainkan dia melihat itu ada Allah. Bukan makna dia tengok mata Allah ada di depan tak, tapi hati depa memandang. Jadi menyebabkan orang tak faham. Bila Hallaj kata ma fil jubbati ilallah, depa pun tangkap, bunuh, dan mereka anggap itu adalah satu benda yang baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dia kata waqtadatil halu inda dhawiddin hum ashrafu khalqillah an-nazara ila kaffati khalqillah ta'ala bi'ainir rahmati wa tarkil mumara. Walaupun macam tu,
walaupunlah orang awam tak faham, walaupun orang jahil ni tuduh orang sufi-sufi, kata Imam Al-Ghazali, waqtadatil hal. Hal keadaan orang-orang jahil itu iqtadat. Iqtadat itu kita kata menghukumkan, ataupun meminta, menuntut. Hal keadaan mereka ni menuntut bahawa mereka ni kena faham. Orang-orang arif billah ni kena faham keadaan orang awam yang tidak faham. Siapa yang kena faham? Inda zawiddin, di sisi orang yang mempunyai agama, iaitu siapa? Hum asyrafu khalqillah, orang-orang yang makhluk-makhluk Allah yang mulia. Siapa? Orang-orang arif billah ni. Orang yang arif billah ini, apabila mereka tengok keadaan orang jahil, maka dia kena faham. Bila mereka faham, maka mereka apa? An-nazar ila kafati khalqillahi ta'ala, memandang kepada seluruh makhluk Allah Ta'ala ini bi'ainir rahmah, dengan pandangan ataupun mata kasih sayang. Walaupun ramai yang memusuhi orang arif billah ni, orang sufi, tapi mereka tak pernah marah. Sebab apa? Sebab tahu mereka ni orang jahil, mereka tak faham. Seperti mana kita tak marah kepada anak yang kecil apabila dia suka komplain, merungut, kita tak marah. Hang ni duk merungut, kita tak marah. Sebab apa? Sebab dia tak faham. Dia masih budak kecil. Akal dia tu tak setara orang dewasa. Begitulah orang arif billah. Ni sebab orang awam ni akal dia tak dewasa juga. Dia tak memahami. Maka orang-orang arif billah ni tidak marah. Mereka ni memandang dengan pandangan kasih sayang. Wa tarkil mumarah, dan mereka ni meninggalkan bertekak lidah, bermujadalah. Tengok di sini fahamnya apa? Kalau ada orang ahli sufi yang duk bertekak lidah, ada orang ahli sufi masih duk memandang marah kepada hampa ni tak faham kami. Hampa tu kulit, kami ni isi, hampa tak faham. Duk marah pula kat orang yang tak faham. Bukan dia. Bukan dia. Seperti mana kita tak marah kepada budak kecil sebab dia tak faham, seperti orang arif billah ni dia tak marah kepada orang yang tak faham. Dia hanya diam. Dia tak sama dengan orang yang acah-acah tasawuf. Dia kononnya dia tasawuf, tapi duk pompang-pompang, duk marah orang tak faham depa, duk marah orang. Tasawuf bukan gitu. Benda dirahsiakan. Memang benda tu tak boleh cerita. Kalau cerita pun orang tak faham. Duk galak nak pergi marah orang pasal apa? Itu kita kata kena telitilah di dalam ilmu ni. Allah alam, tis dulu. Fabtahaltu, kata Imam Al-Ghazali.